dan juga tidak ketinggalan anak-anak yang kasih sekalian. Alhamdulillah, saya sendiri dilahir pada tahun 1955. Jadi 1955 tu 2 tahun selepas itu berlaku merdeka. Jadi anak merdeka lah. Okey. Alhamdulillah, kita mana nak sambung ni macam mana? Ni. Okey. Ini apa yang berlaku ketika Ubaidah Al-Jarrah atau Sa'ad bin Abi Waqqas yang diutuskan untuk membuka negara di Parsi, iaitu peperangan Al-Qadisiyah. Al-Qadisiyah. Peperangan di sekarang ni namanya Iraq. Dulu ketika zaman Sayyidina Umar berlakunya futuhat. Futuhat maknanya pembukaan kota yang dilakukan oleh para sahabat, pergi ke negara sebelah Byzantine atau jajahan kuasai Rom dan Parsi. Malah kalangan sahabat ada yang dihantar sampai ke China. Boleh dengar kah? Boleh, okey eh? Halo? Dengar Ustaz. Boleh dengar? Okey. Takut cakap dengan apa nama ni dengan skrin. Okey. Jadi saya ambil dialog ni tujuannya untuk menunjukkan betapa hebatnya sifat kemerdekaan seorang tentera. Kita panggil sekarang prebet lah, tentera bawahan sajalah. Tidak terkenal, Rubai bin Amir At-Tamimi. Tapi dia ni pernah bertemu dengan sahabat. Bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pernah sebelum pergi Al-Qadisiyah, dia ada dihantar ke Syam, ke Dimashq, ke Syria sekarang ni, atau Damsyik, dan telah berjaya lah. Sekejayaan tu maka dihantar lagi ke Al-Qadisiyah. Al-Qadisiyah ni negara kawasan jajahan takluk Islam. Jadi orang Parsi ketika itu di bawah Panglima Rostam, angkuh dia, sombong dia terus membuat keputusan menyerang di daerah di luar kawasan dia. Maksudnya dia pergi ke menceroboh kawasan Arab. Ini kata ahli-ahli sejarah, ini satu taktikal yang salah. Taktikal yang halobah, yang membawa padah pada dia. Tapi dia menyediakan tentera yang hebat, lebih dari 120,000, berhadapan dengan orang Islam lebih kurang dalam 30,000 begitu ya. Dia mungkin tak sampai mana gitu. Berapa persen maknanya nisbah dia. Tapi apa yang kita nak sebutkan di sini, bagaimana Rostam ni dalam perang dulu, zaman dulu perang, dia akan jemput panglima perang bertemu, jumpa sama-sama dulu. Adalah maknanya untuk menyatakan apa sebenarnya misi mereka ni. Jadi Rostam ni menjemputlah Rubai bin Amir ke istana dia. Jadi datanglah Rubai ni dengan, dia kan Rubai ni bukanlah sebesar orang kata badannya macam orang Parsi. Dia orang Arab, tidaklah besar, dan juga naik kuda yang
yang sederhana saja, dengan pakaian yang tidak seperti orang-orang Parsi yang kalau kita tengok dalam filem orang-orang zaman dulu kan, pakaiannya dengan gah sekali, dengan hebat sekali. Jadi dengan pakaian yang simple begitu, terus segah pergi ke istana, masuk istana, dan istana itu disiapkan. Sengaja Rostam disiapkan istana itu dengan cantiknya, dengan permaidani yang hebat, dengan emas permata dan sebagainya. Menggiurkanlah begitu kalau tengoknya, dengan pembesar-pembesarnya yang berada di sekitarnya. Dia duduk di singgah sananya. Bila datang Rubai terus menerbas, orang kata, terus pergi dengan kuda dia, terus guna tombak ni mengangkat dan menajam, menebusi tempat-tempat yang hebat itu, sehingga dilaranglah, sehingga ditegah oleh pembesar dan juga pengawal-pengawal. Kamu tidak boleh masuk wahai anjing, begitu. Dia orang sebut tentera-tentera Islam ni macam anjing, begitu. Tapi Rubai bin Amir menegaskan bahawa aku datang dijemput, dan kalau kamu tidak benarkan aku akan pulang. Jadi kerana aku dijemput maka aku datang. Terimalah aku sebagaimana yang aku ada di hadapan kamu ni. Jadi Rostam pun respon Rostam kata okey, benarkan dia. Jadi ketika itulah bila sampai di hadapan Rostam, Rostam tanya, apakah yang membuat kamu datang ke sini? Ini soalan dia. Jadi Rubai pun terus menjawab, Allahumma mabta'asna linukhrija man nasha min ibadatil ubad ila ibadatillahi wahdah, min diqid dunya ila si'atiha, wa min juril adyan ila adlil Islam. Itu ada lagi lah. Tapi makna ada bahasa Melayu yang kita Allah Ta'ala bangkitkan kami. Jadi kalau kita baca ayat ni kena semangat. Jadi dialog ni. Jadi Allah Ta'ala, ini Panglima cakap kan, Allah Ta'ala telah bangkitkan kami untuk mengeluarkan linukhrija man nasha, dikeluarkan siapa saja yang dia kehendaki daripada memperhambakan min ibadatil umbad, memperhambakan terhadap sama hamba, kepada memperhambakan kepada Allah, daripada kesempitan dunia kepada keluasannya, daripada kezaliman agama kepada keadilan Islam. Tengok bagaimana susunan ayat tu dan punya misi dia. Maknanya inilah sebenarnya merdeka yang sebenar. Merdeka yang sebenar bukan saja keluarnya daripada penjajah atau kita tak lagi dijajah, tetapi ialah kita keluar daripada penjajahan manusia kepada ta'alluq Allah, kepada memperhambakan diri pada Allah, ibadatillah wahdah. Kemudian diteruskan yang maksudnya di sini, kita tidak ambil yang bahasa Arab, tapi maknanya dia cakap dalam bahasa Arab, kita terjemahkan. Dia membangkitkan kami dengan agamanya untuk kami seru kepadanya. Maka sesiapa yang menerima perkara tersebut, kami akan menerimanya dan pulang meninggalkannya. Tetapi siapa yang enggan, kami akan memeranginya selama-lamanya sehingga kami berjaya memperolehi apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ketegasan seorang panglima, sehinggalah apa respon Rostam ni. Dia kata kamu ni, apakah kamu pemimpin mereka? Tidak. Saya orang biasa saja. Apakah katanya Rostam lagi,
apakah yang dijanjikan oleh Allah kepada kamu? Apakah yang dijanjikan oleh Allah kepada kamu? Rubai ini menjawab, syurga. Syurga bagi siapa yang mati dan memerangi orang yang enggan, dan kemenangan bagi orang yang hidup. Kemudian Rostam bertanya lagi, sesungguhnya aku telah mendengar perkataan-perkataan kamu, tetapi bolehkah kamu memberi penangguhan perkara ini? Dia minta tangguh sehingga dapat dipertimbangkan kata-kata kamu ini. Kata Ru'ayyah, berapa lama? Berapa lama kamu mau? Sehari atau 2 hari? Jadi Rostam kata tidak, sehingga kami mengutuskan surat kepada para pemimpin kami. Kata Ru'ayyah, Rasul kami tidak pernah mengajar kami untuk menangguh-nangguhkan peperangan semenjak bertemu dengan musuh lebih daripada 3 hari. Maka pertimbangkanlah perkara ini dan pilihlah salah satu daripada 3 pilihan apabila masa penangguhan telah berakhir. Jadi bagaimana penegasan Rubai ini kepada Rustam, sehingga akhirnya ringkas ceritanya berlakulah peperangan lah. Jadi peperangan ni dia panggil peperangan Al-Qadisiyah. Dia menggunakan gajah, beberapa ratus gajah yang digunakan untuk memerangi, dan orang Arab ni cukup bimbang sebab gajah ni boleh menyebabkan berlaku kekalahan, sebab kalau kuda dengan gajah ni, unta dengan gajah pun gajah kuat ni. Tapi bagaimana taktik orang Islam pada ketika itu? Jadi dia orang siapkan kuda dan unta tu dengan belalai gajah, buat dia hiaskan supaya nak menakutkan gajah. Jadi pakai hiaskan apa jadi cantik, nampak macam gajah. Kuda jadi gajah, unta jadi gajah. Bayangkanlah, tujuan dia untuk menggerunkan tu gajah tu sendiri. Peringkat awalnya gajah ni tak takut lagi. Walaupun ada maknanya dia bahasa macam ada satu bangsa dengan dia menyerang dia. Jadi dia orang macam mana cara nak taktik yang berikutnya ialah potong belalai dia. Akhirnya mengamuk, gajah-gajah ni mengamuk. Jadi di kalangan dia orang ni menyusup masuk, potong belalai, dan belalai gajah-gajah ambil potong belalai, apa lagi marah bertempiaran. Itu salah satu faktor lah yang taktikal ni. Dan yang lain lagi ialah disebutkan dan diceritakan bahawa penyelam-penyelam yang mereka menyelam di dasar laut kerana nak naik ke kota yang tu, dia memang dekat laut, jadi terpaksa kena menyelam. Jadi menyelam ni betapa ramainya penyelam-penyelam orang Islam ni meninggal. Tapi yang mana yang sampai tu dapat naik ke kota dan terus melakukan satu serangan hendak di waktu hampir siang begitu. Yang ketika mereka tentera-tentera Rustam ni mabuk dengan minuman dan sebagainya, akhirnya tertawanlah kota ini. Baik, satu kesimpulan yang penting daripada ialah bagaimana orang Islam di zaman dahulu mereka begitu mempunyai jiwa merdeka. Jiwa merdeka, bukan jadi jiwa hamba. Jiwa merdeka ni jiwa yang tidak mudah diperbodohkan. Jadi ni kata Zakbar kata kan, yang dikatakan merdeka itu ialah segala perbuatan dan kepercayaan yang cerdik. Kalau yang jenis-jenis bodoh tu, yang tak berapa cerdik tu, atau yang kekal dengan kebodohannya, maka itu tak merdeka lah. Dalam pengertian Zakbar ni.
Jadi maknanya yang orang yang merdeka ialah orang yang keluar daripada kebodohan dan juga kedunguan, kita nak kata dungu, atau yang diperbodohkan. Jadi sebab itu penjajah bila datang ke negara-negara yang dijajah oleh mereka, mereka menjadikan orang yang dijajah itu kekal bodoh. Tak pandai, dia tak bagi ilmu. Kalau belajar ilmu pun waktu yang petang hari misalnya kan, kalau dulu kan belajar Quran waktu petang hari, ngantuk. Itu malam hari. Waktu yang belajar betul akademik ni waktu siang hari. Itu jadi, sebab itu yang cerdik, yang jadi cerdiknya ialah orang yang apa tu yang dekat dengan penjajah, kan? Orang yang dekat dengan penjajah, atau kita kata institusi-institusi yang diasaskan oleh penjajah. Penjajah ni sebenarnya baik British ke, British lah betulnya. Kalau macam Belanda tu teruk sikit. Kita kan dekat hampir 400 tahun, 463 tahun begitu kita dijajah oleh berbagai penjajah, daripada Portugis, Belanda, Jepun, terusnya British. Jadi sungguh pun begitu, umat Islam ni terutama ulama-ulama, mereka berjuang dengan ilmu. Itu yang pentingnya, sebab itu mereka tahu punca umat dijajah ni kerana kekal bodohnya. Sebab itu ulama-ulama ni bangun menyebarkan ilmu. Macam di Indonesia tu kan, Belanda ni memburu umat Islam sampai ke tempat-tempat yang jauh daripada bandar-bandar atau kampung-kampung halaman sampai ke hutan-hutan. Tapi umat Islam yang melarikan diri ni kerana penjajahan Belanda ni terus membawa orang pengikutnya, dan juga bersama mereka ialah kitab-kitabnya. Dia bawa kitab-kitab ni. Maknanya ketika membuat pelarian itu pun belajar juga. Belajar kitab-kitab yang didapati, kitab-kitab seperti kitab-kitab Nahwu, kitab Alfiyah dan sebagainya, mereka baca dan mereka hayati. Walaupun mereka berada di hutan belantara dan sebagainya. Jadi maknanya ulama-ulama ni tahu punca kenapa kita boleh dijajah ialah membiarkan kebodohan itu. Jadi kena berusaha untuk membebaskan fikiran, jangan mematikan akal. Maknanya sekarang ni dalam bentuk penjajahan baru. Kalau zaman dulu penjajahan ni atau kebudakan, orang kata budak. Sebab itu nama jajah ni budak kalau dalam bahasa Indonya. Jadi budak, jadi bukan jadi lelaki, rijal atau wanita sebenar. Jadi maknanya dia akan menjadikan akal itu jumud, kaku, mempercayai khurafat dan sebagainya. Dan dia tidak menggalakkan kemajuan. Dia tidak galakkan kemajuan. Dia adakan kemajuan di tempat-tempat di mana mereka dapat hasilnya. Sebab itu kita tengok kalau di mana tempat itu ada dulu bijih kan, tempat di mana ada pelombongan bijih, di situlah ada kemudahan-kemudahan facilities. Dan di mana jauh daripada tempat untuk mereka mengaut keuntungan ni, maka mereka membiarkan. Dan mereka usaha pisahkan antara bangsa-bangsa tu. Antara macam orang Melayu ada di mana? Di kampung-kampung, kekal kampungnya, di luar-luar bandar. Tapi orang yang di pendatang-pendatang pada ketika itulah,
Sekarang ni tak pendatang lagi lah. Yang didatangkan daripada negara China dan India tu mereka diletakkan di tempat di lombong-lombong, di tempat di mana ada kemajuan. Begitu juga di estate diletakkan India dan sebagainya. Maknanya dia panggil divide and rule, pecah dan perintah. Jadi ini memudahkan mereka untuk terus menjajah. Okey, jadi kita bagaimana kita nak keluar daripada penjajahan ni? Sebab kita ni penjajah sejak berlakunya peristiwa peristiwa di mana umat Islam berjaya mengalahkan Barat dalam Perang Salib. Perang Salib ni berlaku hampir berapa ratus tahun. Dan akhirnya menang orang Islam. Orang Barat bersatu. Dia bersatu tenaga mereka. Negara-negara ini bersatu. Malah mereka mengeluarkan, dia panggil Sukukul Ghafran. Maknanya risalah pengampunan. Jadi siapa yang dapat berjuang, orang Eropah ni pada masa itu, kalau dapat membunuh orang Islam, terhapusnya pahala dosa mereka. Jadi yang mana yang buat dosa, zina dan sebagainya, boleh terhapus dengan cara membunuh orang Islam, pergi berperang. Jadi mereka pun menyediakan kapal-kapal tentera yang hebat, yang mana nak menyerang orang Islam. Islam ketika itu dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ini abad pertengahan Masihi lah. Kita lihat Salahuddin Al-Ayyubi ini telah berjaya menyatukan umat Islam, tentera-tentera Islam berhadapan dengan sekutu tentera Eropah yang bersatu seperti Richard Lionheart dan sebagainya. Mereka bersatu. Tetapi bila mereka naik kapal menuju ke kawasan Timur Tengah ni, ke kawasan Mediterranean sekarang ni kan, jadi mereka bergaduh sama mereka, berperang sama-sama mereka. Jadi yang mati bergaduh, berperang sama mereka tu lebih banyak daripada bila bertembung betul dengan peperangan dengan siapa? Dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi walaupun apa, maknanya tentera Islam berjaya dan seorang pemimpin ketika itu bila mereka balik ke Eropah, mereka kata selagi orang Islam ni berpegang dengan Al-Quran dan berjihad, maka selama itu kita tidak boleh mengalahkan mereka. Jadi kata Gladstone, saya kata Islam dia ternyata Gladstone, dia kata cara untuk berhadapan dengan orang Islam ni ialah membuat serangan baru. Dia panggil ghazwul fikri, serangan fikiran atau serangan budaya. Macam sekarang ni lah maknanya al-ghazwul fikri, serangan fikiran ni dan juga serangan budaya ni berlaku daripada sejak kekalahan kekalahan dalam Perang Salib ni sampai hari ni. Sampai hari ni maknanya mereka menggunakan pendekatan yang ni. Sebab orang Islam kena, atau umat yang lain, bila kita nak mengalahkan mereka bukan dengan persenjataan, dengan kekuatan tentera, kerana kalau sekiranya umat Islam bangun, maka kita akan kalah. Bila mereka melaungkan semangat jihad, maka orang bukan Islam tidak akan berjaya. Seperti mana yang di negara kita pun, kalau kita tengok sejarah 1700 tahun, 1800 tahun dulu kan, bagaimana orang Islam tu berjaya mengusir penjajah-penjajah yang datang seperti Siam, kalau di Kedah tu Siam lah yang serang ke Kedah. Dan kalau kita tengok pergi Kedah tu, di Kuala Kedah tu ada lagi kubu kota Kuala Kedah tu. Kota Kuala Kedah tu kubu yang disediakan untuk membuat persiapan menyerang Siam.
Jadi yang bangun ketika itu yang menyebabkan Siam terpaksa berundur sampai ke negara petani sekarang lah, sampai ke kawasan sebelah Chenak sana tu. Chenak tu kawasan sebelah selatan Thailand. Dan seorang ulama yang terkenal, dia sukar untuk dikalahkan ketika itu. Dia iaitu nama dia ialah Salah ni apa nama tu nama dia ialah dia kitabnya dia Abdul Samad Al-Palembani. Abdul Samad Al-Palembani, Palembang. Daripada Palembang. Dia asalnya keturunan dia ni daripada Arab, daripada Yaman. Bapak dia Abdul Jalil ni pergi berdakwah, pergi Kedah. Dia mengislamkan orang Kedah, termasuk tu. Dia berkahwin, dia kerana dia tu ulama dihormati, dia dikahwinkan oleh seorang anak Sultan Kedah ketika itu. Dan namanya bapa anak Abdul Jadil. Bila dia kahwin, maka lahirlah seorang mufti namanya Syekh yang di Kedah tu, Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir. Dan yang Abdul Jalil ni dia pergi ke Jawa, pergi ke Indonesia. Dia dikahwinkan dengan isteri yang keduanya. Yang keduanya daripada Radin keturunan Jawa, keturunan Jawa ni. Maka lahirlah lahirnya Abdul Samad Al-Palembani. Abdul Samad Al-Palembani ni seorang alim sufi yang banyak melahirkan kitab-kitab seperti Hidayatus Salikin, Sairus Salikin. Jadi kitab-kitab yang masih diguna pakai sampai sekarang ni. Tapi yang hebatnya ialah dia apabila dia bersama sahabatnya seorang ulama juga, Syekh yang tulis kitab fiqh tu, Bughyatul Tulab ni, Ustaz? Syekh apa nama Allah? Syekh Daud Fatani. Syekh Daud, Allahu Akbar. Tak keluar nama Syekh Daud. Syekh Daud Fatani ni, dia kawan dia. Jadi kawan dia ni bagi tulis surat. Masa tu dia pergi ke Mekah, dia belajar di sana. Yang Samad ni, bila dia tahu kata dia Kedah diserang, maka dia balik ke Kedah. Dia memimpin tentera, dan walaupun Kedah masa tu hampir jatuh lah, maka dia dapat mengusir Siam ni daripada kota Kuala Kedah, sekarang kalau pergi kota, sampai ke selatan Thailand sekarang ni. Dan akhirnya sukar untuk membunuh dia, maka mereka menggunakan berbagai helah, melakukan satu kepungan, dan akhirnya perintah raja Raja Siam ketika itu kata potong kepala dia. Jadi potong kepala dia untuk bukti kata dia ulama ni dah dibunuh. Jadi memang dia katanya memang jasadnya dikebumikan di situlah, sehingga dia dapat diketahui tahun 90 berapa baru tahu bahawa jasadnya dimakamkan di Chenak sekarang. Baik, itu menunjukkan, itu salah satu bukti lah, menunjukkan bahawa orang Islam, orang Melayu pun hebat melakukan serangan terhadap penjajah sehingga mencapai kemerdekaan lah. Jadi yang menjadi punca kemerdekaan sebenarnya ialah para ulama-ulama. Jadi pada tahun, kita kata tahun 1930-an, awal 1930-an tu banyak madrasah-madrasah yang ditubuhkan. Seperti Madrasah Ihya Al-Sharif di mana? Di Perak. Atau Madrasah Al-Mashhur di mana? Di Pulau Pinang. Madrasah Misriyah di mana?
bukan di Mesir, Mesiriyah tu di mana? Di Pulau Pinang. Dan Maktab Mahmud. Dan apa tu, kalau kita tengok sebelum hampir merdeka tu adalah Kolej Islam Kelang. Itu Kolej Islam tu 1955. Itu diwakafkan oleh Sultan. Jadi maknanya kelahiran sekolah-sekolah madrasah ni adalah untuk menjadikan pelajar ni tidak bodoh, kita sebut tadi lah, menjadi orang yang cerdik, yang pintar. Malah Kolej Islam tu dibina oleh tuanku Syekh Tunku yang mengasaskan tu, dia mengasaskan itu dengan tujuan untuk menandingi Universiti Cambridge ketika itu. Malah lebih hebat daripada itu, untuk menjadi ulama yang paling profesional lah begitu. Jadi maknanya tujuannya yang suci itu menjadikan sampai sekarang ni masih tertegak beberapa madrasah untuk melahirkan pelajar yang cemerlang. Okey. Ringkas. Ada berapa minit lagi ya? Ustaz, ada berapa minit lagi Ustaz? Ada berapa minit lagi? Ada 1-2 lagi slot ni slide ni. Okey. 5 minit lagi. 5 minit lagi ya. Okey. Okey, yang ni yang Mizanul Amal ni sebuah kitab. Ini bagus ni, dah diterjemah katanya. Mizanul Amal ni karangan Imam Ghazali. Jadi dia ada dalam diri kita ni kan ada 3 atau 4 kekuatan lah. Kuwah dia panggil. Kuwah ni maknanya kekuatan lah. Atau kita kata sebagai suatu energi dia. Dalam diri kita ni ada kekuatan akal, kekuatan nafsu, kekuatan marah. Jadi orang yang merdeka sebenarnya dia dapat memperimbangkan kekuatan-kekuatan yang dikurniakan oleh Allah pada diri dia. Macam kekuatan akal kan. Kekuatan akal ni kalau tak pandai imbang, dia boleh jadi orang yang pintar. Tapi pintarnya putar belit. Contohnya pintar putar. Pintar yang cerdik yang merosakkan orang lain. Jadi kalau terbalik daripada itu, iaitu yang sebaliknya ialah orang yang dungu, yang bodoh, yang statik, yang tidak menggunakan akal lah begitu. Jadi perkara ini perlu diseimbangkan, perlu dibentuk, dibimbing, ditarbiahkan sehingga akal tu menjadi memiliki sifat hikmah, kebijaksanaan. Jadi benar akal ni dia menjadi bijaksana, menjadi orang yang pintar, yang terkawal, yang mencapai tujuannya apabila dibimbing oleh agama, oleh akhlak, oleh perimbangan-perimbangan yang dalam perintah agama kita. Bagaimana penggunaan akal itu memang seperti mana kalau kita baca dalam kitab tu tentang ilmu lah. Bagaimana ilmu itu digalakkan dan bagaimana ilmu itu dikembangkan menjadi amal soleh. Okey, kita pergi pada nafsu. Begitu juga nafsu kita ni ada kekuatan nafsu masing-masing. Ada nafsu yang gelojohnya, yang tak ikut syaraknya, dia ikut hawa nafsu. Orang kata ikut nafsu kan, ikut hawa. Tapi kita pun tak ada nafsu tu naif, tidak ada nafsu. Nak makan pun tak ada nafsu, tak nak kahwin, itu masalah. Jadi sebab itu nafsu tu dibimbing oleh agama menjadi penyantun. Menjadi nafsu tu dapat terbimbing kerana
kerana ada panduan dia, ada bimbingan daripada agama, daripada wahyu begitu. Kemudian yang akhir sekali kekuatan marah. Marah begitu juga. Ada orang kadang marah-marah bebal. Menjadi sebaliknya jadi pengecut pula. Jadi ini satu keadaan yang tidak dituntut oleh agama kita. Kita naklah membentuk marah itu menjadi syaja'ah, berani. Jadi ini apa nama tu, mizan amal atau kita kata perimbangan amal yang diajar oleh Imam Ghazali, bagaimana kita boleh menjadikan diri kita itu betul-betul merdeka, tanpa dikawal, dikontrol oleh nafsu, oleh akal yang tanpa panduan. Begitu juga marah. Jadi apa nama tu, kekuatan-kekuatan ini sebenarnya dia boleh meledak dan boleh menjadikan seorang itu tidak terkawal. Okey, jadi ini pentingnya kita. Baik, yang ni tentang pentingnya islah lah. Islah itu maknanya pembaikan. Jadi kalau kita betul-betul menghayati, menjiwai jiwa merdeka ni, maknanya kita boleh membawa atau mengemudi perubahan tamadun. Bagaimana kita nak membuat perubahan, iaitu kita kena ada idea, ada afkar, ada al-ashkhas, ada orang-orangnya, serta dana yang mencukupi. Macam kita kan dalam kitab M-Taqwas ni kan, ketiga-tiga ni jadi ramuan yang penting, ingredient yang penting. Kita mesti ada idea, kita mesti ada orang yang melaksanakan, yang committed. Kita macam AJK, ahli jawatan kuasa lah. Kalau ahli jawatan kuasa tu tak aktif, itu masalah lah, kan. Kalau kita ada pemikiran tapi tak ada dana, asyak tu, asyak tu asalnya syait sesuatu. Maknanya kita mesti ada dana. Jadi ketiga perkara ni, kalau kita nak merdeka, kita perlu pergi lebih jauh lah. Macam sekarang ni kita tengok ramai ma'had tahfiz nak ditutup. Ada pihak kerajaan supaya menutup tahfiz yang sebab tertanggung hutang dan sebagainya. Jadi kita cuba keluar daripada kemelut ini, atau kita kata tragedi sekarang ni, oleh kerana berlakunya peristiwa apa nama tu, balak yang berlaku sekarang ni, iaitu COVID ni. Jadi kita anggapkan COVID ni sebagai suatu cabaran, bukan sebagai suatu penghalang. Kita jadikan sebagai cabaran untuk kita membuat perubahan. Jadi sekarang ni kan, betapa kita sekarang ni walaupun dalam keadaan pandemik ni, kita boleh meneruskan aktiviti pengajian ni, contohnya lah. Jadi maknanya kerana kita ada tiga perkara ni, kalau kita ingin buat perubahan. Baik, seterusnya last kali. Ini cerita last kali. Ini pantun jiwa merdeka. Kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa hamba dirikan. Kalau sungguh bagai dikata, badan dan nyawa saya serahkan. Ini apa maksudnya? Iaitu perjuangan lah ni. Kalau nak baca dia menurut perspektif cinta, boleh jadi juga. Tapi maknanya roboh kota Melaka tu kan besar. Kota Melaka tu kalau tengok dalam gambar tu, tengok kan, kota Melaka tu sebahagian dia lah. Bagaimana nak tembuskan kota Melaka tu? Tapi berjaya ditembuskan oleh kerana apa? Ada ramainya sikitol-sikitolnya. Ramai ada orang yang pembelotnya. Jadi yang nak masuk dalam sana ni, yang kota ni, dapat mudah saja bila ada tali barutnya, kan. Tapi kita lihat bagaimana kata orang Jawa kan, kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa hamba dirikan. Maksudnya orang Jawa ni walaupun tengok lemah ketika itu, tapi mereka kata sanggup dengan walaupun papan di Jawa. Papan ada apa sangat papan. Tapi maknanya
menunjukkan bahawa mereka tu ada kata ukhuwah, persaudaraan. Kalau jatuh Kota Melaka, maka orang Jawa akan membantu kan. Okey, ini kata siapa? Kata seorang pejuang juga. Di atas runtuhan Kota Melaka, kita bangunkan jiwa merdeka. Bersatu Melayu seluruh baka, membela hak keadilan pusaka. Bukan puaka, keadilan pusaka. Jadi maknanya pentingnya keadilan. Pentingnya orang Melayu bersatu atas menegakkan keadilan. Kerana Allah Ta'ala kata, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Semuanya Allah Ta'ala suruh kita menegakkan keadilan dan ihsan, iaitu kebaikan. Jadi dengan pantun itu maka saya akhirilah ucapan hari ini, kuliah hari ini. Panjang pula sikit hari ini. Okey. Kita